Audio Jungle. 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 Para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampal di belakang Dewan bagi tujuan SPL KPM. Untuk makluman semua, sesi pembentangan selari ini akan dirakam dan akan ditayangkan sebagai siaran tertunda di YouTube Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Mohon semua untuk memastikan telefon bimbit sentiasa dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan dan juga yang mengikuti secara siaran tertunda di atas talian. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 7 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KONPI 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar sesi pengkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Pada sesi ini, kita akan mendengar 3 pembentangan yang akan diwakili oleh Encik Wong Siu Ming dari Pejabat Pendidikan Daerah Julau dan juga Puan Amrizah binti Ahmad Basra dari Kolej Matrikulasi Melaka. Pembentangan hari ini akan dijurikan oleh juri-juri yang berpengalaman pastinya. Mereka adalah Encik Mak Yatim bin Arifin dari Hospital Putrajaya dan Puan Nurdiana Hayati binti Kamudin dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Para pembentang dan hadirin yang dihormati, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa selama 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat sebuah kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh pembentang bagi kategori Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK. Untuk itu, sesi pembentangan akan dibuka dengan menjemput pembentang pertama, Encik Wong Siu Ming dari Pejabat Pendidikan Daerah Julau dengan pembentangan bertajuk Linguo Assist. Okey, terima kasih MC. Selamat petang saya ucapkan kepada panel dan para hadirin sekalian. Okey, kumpulan kami adalah Mansan Julau Mansan dari PBD Julau dan tajuk untuk KIK kali ini adalah Linguo Assist. Ini ahli kumpulan daripada PBD Julau
Lepas tu ini Lingua Assist for teachers and students. Mansang Julang Mansang adalah kumpulan KIK kami. Lepas tu ini maklumat ringkas ahli kumpulan pejabat pendidikan daerah Julau di Tengah Sarawak. Okey, Lingua Assist merupakan singkatan daripada Lingua Bahasa Assist adalah panduan. Jadi maksudnya Lingua Assist adalah satu bantuan kepada guru dan juga murid dalam bidang bahasa. Okey, ini logo Mansang Julang Mansang. Objektif Mansang Julang Mansang pertama adalah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan. Dua adalah meningkatkan kompetensi ahli KIK. Dan akhir sekali adalah menghasilkan inovasi yang berkualiti tinggi, berimpak tinggi. Dan tips pemilihan projek mesti menepati 5 kriteria, iaitu spesifik, measurable, achievable, relevance dan time bound. Okey, dan untuk pemilihan projek, kumpulan KIK kami menggunakan urgency, seriousness dan growth untuk mendapatkan mana satu isu yang paling utama. Okey, kalau rujuk kepada di sini, pencapaian bahasa Inggeris masih perlu dipentingkan di sekolah menengah, sebab untuk isu ini mendapat skor yang paling tinggi, jumlahnya 14. Okey, dan inovasi ini mesti ada kaitan dengan fungsi utama jabatan, iaitu memastikan sistem pendidikan di daerah dapat berjalan dengan baik dan memastikan segala program pendidikan dalam bidang kurikulum dijalankan dengan sempurna mengikut piawaian yang ditetapkan sejajar dengan agenda nasional, iaitu Malaysia Madani. Inovasi ini memanfaatkan kaedah baru dan teknologi untuk menggunakan pendekatan yang holistik dalam pemprosesan bahasa Inggeris. Dan Malaysia's Digital Economy Blueprint dalam usaha mewujudkan kerajaan digital yang cekap dan progresif. Kaitan dengan keadaan ekosistem semasa, iaitu inovasi ini memang memanfaatkan teknologi untuk mengurangkan penggunaan kertas dan menggantikannya dengan proses elektronik yang lebih cekap. Okey, ini Raja Ishikawa. Punca utama adalah beratus lulus BI SPN rendah. Lepas tu kalau lihat kepada methods, pendekatan sedia ada kurang berkesan, materials kurang faham bantu mengajar. Ini memang masalah di pihak guru, guru sekolah menengah. Lepas tu manpower, kadar murid guru tinggi. Okey, measurements kurang maklum balas daripada pihak guru, dan juga itu memang kurang maklum balas daripada pihak guru. Sedangkan itu guru kena berdepan dengan 20 orang murid kalau situasi di Julau. Secara purataannya 20 orang murid dalam satu kelas. Lepas tu kurang motivasi untuk persekitaran. Okey, penyertaan projek sebelum dan selepas. Guru mengajar dengan pendekatan sedia ada pada sebelum, guru membimbing murid. Lepas tu selepas inovasi ini, guru mengajar dengan pendekatan sedia ada dan melalui Lingua Assist. Guru membimbing murid dan juga Lingua Assist membimbing murid. Okey, sasaran projek ini adalah meningkatkan keyakinan guru dalam PDPC. Lepas tu, dan satu lagi adalah meningkatkan pendedahan masa bimbingan yang diterima oleh murid. Okey, design thinking yang digunakan untuk inovasi ini, empathy, okey, melalui pemerhatian dan temu duga, define satu alat bantu mengajar. Lepas tu idea, ini adalah feature-features yang akan ditambah dalam sistem Lingua Assist ini. Lepas tu prototype, rujuk kepada slide seterusnya, testing, pengujian oleh guru bahasa Inggeris. Okey, ini empathy, temu duga dan temu duga dengan guru bahasa Inggeris. Tata analisis, sistem analisis peperiksaan sekolah SPN 2021 dan SPN 2022. Rujuk kepada tata beratus lulus BI.
Okey, kalau rujuk kepada carta palang ini boleh dengan jelasnya boleh didapati peratus lulus SPN BI semakin menurun di daerah Julau. Okey, define analisis kewujudan isu dan masalah melalui 5W1H. Lepas tu inovasi ini akhirnya fokus kepada penulisan. Sebab kebanyakan murid mendapat kurang skor dalam penulisan berbanding dengan pemahaman. Okey, idea melalui itu eliminate, raise, reduce dan create. Untuk eliminate, kurangkan keperluan untuk pengguna mendapat maklum balas daripada guru dengan mencipta satu sistem yang menjana maklum balas secara automatik berdasarkan input pengguna. Dan raise, meningkatkan tahap ketepatan sistem dengan menggunakan artificial intelligence. Lepas tu reduce, kurangkan cost sistem dengan menggunakan Google Cloud, pay per usage. Lepas tu create itu features dalam sistem linguistik iaitu sentence bank, text to speech, audio. Lepas tu syntax dependency generator, CFR grader, paraphraser dan feedback. Okey, teknologi yang mendukung sistem linguistik ini iaitu melalui Google Cloud, Firebase, OpenAI, Vertex AI, Spacy dan Text to Speech API. Okey, prototype laman utama. Okey, memang memanfaatkan ID delima yang sedia ada. Lepas tu untuk sistem yang dibina yang sedia ada untuk PBD Julau, tambah aplikasi linguistik dalam dashboard itu. Tambah dalam dashboard yang sedia ada. Lepas tu ini adalah muka laman utama untuk masukkan itu ayat. Setiap kali kalau murid atau guru mau bina ayat bahasa Inggeris, mereka boleh masukkan dalam box ini. Lepas tu boleh pilih mana-mana satu model iaitu Google Generative AI atau ChatGPT. Okey. Lepas tu sistem akan generate dalam bentuk audio. Okey, di sini. Lepas tu sistem juga akan generate itu syntax dependency dalam bentuk diagram. Lepas tu feedback di bawah. Okey. Dan satu lagi sistem ada satu page di mana boleh record itu history. Okey, ini tambah baik selepas uji. Okey, ini lepas tu ini juga tambah baik selepas uji. Okey, ini juga tambah baik selepas uji di mana setiap kali itu syntax dependency yang dijana, murid boleh dapat itu penerangan ringkas di bahagian sini dalam bentuk teks. Okey, outcome dari segi keyakinan guru dan pendedahan masa. Okey, perbandingan keyakinan guru BI tentang keberkesanan dengan jelasnya terdapat peningkatan sebelum dan selepas melalui menggunakan itu linguistik. Dan perbandingan pendedahan masa bimbingan untuk sedia ada secara perhatiannya 5.6 jam setahun per murid. Lepas tu kalau linguistik 24 jam 7 hari sepanjang tahun. Okey. Okey. Masuk kepada impact dari segi aspek sosial, kebolehcapaian bahasa. Linguistik membantu meningkatkan akses kepada sumber pembelajaran bahasa Inggeris. Lepas tu dari segi literasi digital, secara tidak langsung boleh meningkatkan kompetensi murid dalam literasi digital dan juga guru. Dari segi aspek ekonomi, kebolehkerjaan dapat dipertingkatkan. Kemahiran dalam bahasa Inggeris sangat dihargai dalam banyak industri. Lepas tu dari segi aspek persekitaran, pembelajaran tanpa kertas, menggalakkan pembelajaran tanpa kertas. Lepas tu infrastruktur yang mampang ini memang environment friendly. Kalau rujuk kepada laporan daripada Google Cloud, Google is carbon neutral for operations today. Carbon neutral since 2007. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih atas pembentangan dan inovasi ni. Okey, cuma saya ada beberapa tanya sikit lah kerana ni. Okey. Dekat sini mengatakan bahawa pengurangan peratus kelulusan bahasa Inggeris dalam peringkat SPM pada tahun 2001 dengan 2022. Boleh tunjukkan tadi? Okey, ini slide. Okey. Dia tunjukkan persen. Tapi berapa jumlah sebenarnya? Daripada berapa? Kata 64.29% tu. Okey, adakah 50 misbah 50 per 100 ke macam mana tu? Berapa jumlah dia? Berapa orang belajar? Pasal apa kita nak tahu? Tahun 2021 tu berapa pelajarnya? Tahun 2022 berapa pelajarnya? Kalau untuk bilangan belajar memang saya ada data, tapi sekarang saya tidak dapat tunjukkan sebab kena cari itu data ya. Oh, tak dimasukkan Ya, betul. Okey, jadi kalau nak tunjukkan macam ni, kalau bagai peratus, kita sebagai panel tak dapat nak menilai pasal kita tak tahu berapa jumlah sebenarnya. Ya, betul. Adakah kadang-kadang 64% tu pelajar dia 80 orang. Tapi yang 66% tu pelajar dia baru 60 orang. Ya. Jadi kita tak nampak berapa. Jadi kita tak tahu berapa peningkatan pelajar ataupun penurunan pelajar tersebut. Okey. Kat sini kena nyatakan jumlah yang sebenar. Okey. Kemudian kita pergi kepada rajah tulang ikan tadi, Ishikawa. Ishikawa. Okey. Ishikawa. Awal-awal sikit. Okey, Okey. sini. Okey, yang ni Okey. Dekat sini, okey. Peratus lulus BI SPM rendah. Okey. Punca-punca dia ada 5 kat sini. Okey. Ya, kan? betul. Okey. Tapi kat sini ni adalah senang kata kalau kami dalam KIK boleh katakan ini adalah tulang ikan yang terakhir. Tulang ikan, the first tulang ikan tak ada. Oh, the first tulang ikan? Tulang ikan ni yang first mesti banyak. Banyak dia punya sebab-sebab dia. Yang sebab-sebab yang tak logik pun kadang ada dalam tu. Oh. Bercabang-cabang je. Bercabang-cabang. Okey, Ya, contohnya kata ni, okey, kurang bahan bantu mengajar. Okey, apa sebab kurang tu? Mungkin buku di perpustakaan kurang. Kenapa kurang lagi? Ada lagi. Why lagi? Ikut cabaran lah. Dengan lebih teliti. Lebih teliti lagi. Ya, betul. Jadi ini kena kembangkan lagi. Jadi dia nampak, baru kita tahu kadang-kadang bukan ini puncanya. Kadang kita dapat ada benda lain lagi yang tersembunyi punca tersebut. Ya. Sebab tu kena brainstorm lebih lagi. Okey, itu dua saja perkara yang saya ingin katakan lah. Okay, baik. Okay, thank you. Selamat petang. Saya nak sentuh tentang penggunaan ERRC. Tadi ERRC, okey. Okey. Saya tengok tuan guna design thinking ada, ERRC ada. ERRC adalah part of dalam Blue Ocean Strategy. So dalam Blue Ocean Strategy kita ada 5 atau 6 elemen yang tuan kena complete. Pertama antaranya ERRC lah. So dalam ERRC, sebelum kita nak buat ERRC, kita mesti ada as is strategy canvas. Dia kena ada canvas as is dulu. Canvas sebelum sesuatu tu kita buat penyelesaian. Kemudian kita ada ERRC. Kemudian kita ada juga buyer utility map. Dia ada macam mana benda tu berlaku, apa punca-punca dia. Ini diguna punca dalam buyer utility map.
Kemudian kita ada juga tiers of non-customer. Siapa orang-orang yang akan menggunakan sistem kita. Kita dalam tu, dalam tiers of non-customer, kita ada existing customer, kita ada soon to be customer, kita ada refusing customer dan unexplored customer. So siapa orang-orang tu yang akan menggunakan kita punya sistem. Dan last kali kita ada to be strategy canvas. Dalam to be strategy canvas ni lah yang tuan create daripada ERC ni, dia akan jadi to be strategy canvas. Beza to be strategy canvas dengan SE strategy canvas, dalam SE strategy canvas tak ada create. Dia berhenti sampai raise saja. Dan kedudukan tuan punya ERC ni terbalik. ERC betul, tapi yang pertama adalah eliminate, yang kedua adalah reduce, ketiga adalah raise dan keempat ada baru create. So dalam to be strategy canvas dia ada titik persilangan di raise, titik yang mana sebenarnya menjadi punca yang kita selesaikan dan menjadi apa yang kita create. Dan dekat eliminate ni, bila tuan letak sini kurangkan keperluan, salah. Bila eliminate, dia mesti eliminate, mesti jadi zero. Baru boleh jadi plot dia. Bermula pada zero, baru kita nampak titik persilangan dia. Maknanya kalau kita letak E, dia mesti kosong. Mungkin SE strategy canvas mungkin 8. Tapi bila kita masuk to be strategy canvas, dia akan jadi kosong. Punca tu akan jadi kosong. So kena hati-hati. Kalau tak biasa dengan Blue Ocean Strategy, jangan guna. Guna design thinking saja. Blue Ocean Strategy biasanya kita pergi produk yang memang kita nampak wow factor dia nak pergi commercial ataupun big crowd. Contohnya macam UTC. Projek UTC menggunakan Blue Ocean Strategy. That's why dia menang Anugerah Inovasi Perdana Menteri bernilai 1 juta. Sebab dia punya tiers of non-customer dia nampak siapa yang customer dia yang belum kita explore. So kena hati-hati kat situ. Okay? Okay, terima kasih. Okay. Sistem SP2 Clinic ini telah berjaya membantu pihak KMM dalam melancarkan lagi pengurusan pelajar ke hospital dan klinik. Syabas dan tahniah kumpulan Karisma KMM. Dari Melaka ke Negeri Sembilan menyertai Kompi sebagai hajat, kumpulan Karisma membawa impian. Semoga projek inovatif dapat dimanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
Yang berusaha panel hakim dan warga dewan, saya Amrizah binti Ahmad Basra dari Kolej Matrikulasi Melaka ingin berkongsi projek KIK kami iaitu bertajuk SP2 Klinik, Sistem Pengurusan Pelajar ke Hospital dan Klinik. Untuk pelibatan pihak pengurusan, kumpulan karisma ditubuhkan kepada 2 Disember 2021 dan diluluskan pada 20 Disember 2021. Kemudian, SP2 Klinik mendapat kelulusan projek daripada pihak pengurusan kolej pada 13 September 2022. Kami juga mendapat perakuan dari Universiti Teknologi Melaka UTM daripada pensyarah Fakulti Teknologi Maklumat Komunikasi yang pakar tentang sistem iaitu Encik Amir Sharifuddin. Seterusnya, dari signifikan pemilihan projek, terdapat 4 perkara yang akan dikongsi. Yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi utama jabatan organisasi. Ia adalah bertepatan dengan visi Kolej Matrikulasi Melaka. Bagi memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh, SP2 Klinik ini akan bersejajar dengan piagam pelanggan kami. Seterusnya, untuk yang ketiga, sejajar dengan agenda dan matlamat nasional, ia adalah bertepatan sistem ini dengan dasar teknologi hijau negara iaitu agenda 1, mengurangkan pembaziran, dan agenda 2, daripada sudut hijau dan juga pintar. Dan yang terakhir adalah dari segi kaitan dengan keadaan dan ekosistem semasa iaitu melindungi masa instruksional pelajar. Keseluruhan kaedah pemilihan projek kami adalah menggunakan design thinking. Mari kita lihat analisis kewujudan isu dan masalah. Tema yang kami pilih adalah pengurusan HEP, di mana ada 3 kaedah iaitu brainstorming, rajah berkepentingan, analisis force ranking. Kemudian kami teruskan dengan analisis rajah berkriteria, analisis rajah metrik dan rajah data metrik. Maka dalam fasa pemilihan pemasalah itu, maka wujudlah satu sistem pengurusan pelajar dan ke klinik yang dipaparkan di sini. Kita lihat sebelum inovasi, keadaan sebelum adalah seperti yang tertera sebelah kiri, manakala proses ini adalah melibatkan 8 proses untuk pelajar pergi ke klinik. Kami juga akan membentangkan dari sudut 3 kategori iaitu pelajar, pensyarah dan penyelenggara asrama. Untuk pelajar, kita lihat di dalam video ini, kita dapati pelajar perlu mengisi borang sebanyak 2 kali. Pertama, semasa dia di hostel, kena isi borang. Kemudian kena jalan ke HEP, mengisi lagi sekali borang. Maka, kita dah tahu 23 tahun KMM berada di sini. Ditubuhkan, tetapi selama ini adalah secara manual semata-mata mengisi borang. Kemudian, telah sakit. Kemudian dia kena menunggu sehingga 35-40 minit baru ke klinik. Jadi kita tidak tahu juga siapa pengiringnya, siapa pemandunya untuk pergi ke klinik. Dan selepas pelajar pergi ke klinik, mereka perlu pula memfotostat salinan sebanyak 8 fotostat, 8 salinan kepada 8 pensyarah pada hari yang mereka tidak hadir. Bagaimana pula keadaan pensyarah? Pensyarah pula ketika berada di dalam kelas menanya, manakah pelajar berikut? Maka ini sukar mengesan keberadaan pelajar, adakah kat klinik, kat asrama, ponteng dan sebagainya. Jika ke klinik, mana pula buktinya? Dan kadang-kadang jika WhatsApp semua MC pelajar, kadang-kadang tidak tepat, ada jari, ada ubat dan sebagainya. Ini adalah keadaan di mana bila ada audit MSISO, bila ada kehadiran di situ, kita ada penandaan tidak hadir. Jadi tidak dapat menunjukkan MC dan borang ke klinik itu disebabkan kadang-kadang menunggu pelajar yang tidak dapat membuktikan selama sebulan, minta pun tak dapat juga. Right? Bagaimana pula sudut penyelidik asrama? Tengok lambakan fail di situ, dia mengeluh panjang kerana perlu menulis semula semua borang itu ke dalam borang kekerapan pelajar sebanyak 5 pelajar dalam satu row. Jadi ada 5 row dalam 5 darab 5, 25 satu row tu . Jadi penyelidik perlu kenal pasti pula pelajar pergi dan balik dan membantu pula HEP untuk menekan kekerapan pelajar. Jadi sasaran outcome dan impak kami menggunakan SMART. Dan 2 sasaran outcome dan impak iaitu sasaran projeknya ialah menjimatkan masa 80% dan menjimatkan kos 100%.
Sebagai tindakan penyelesaian dan pembuktian, kami menggunakan tools cadangan penyelesaian untuk pengurusan pelajar ke klinik sebanyak 4 cadangan penyelesaian, iaitu QR code, adakah sistem atas talian, grup WhatsApp ataupun borang ke klinik. Jadi setelah 4 itu, melalui analisis SWOT kami memilih teknik yang kedua, iaitu mewujudkan sistem atas talian. Pemilihan cadangan penyelesaian terbaik juga menggunakan Scampus dan juga 5W1H. Semasa di Dewan Kuliah 5, sasaran peserta kita adalah penyelia asrama, HEP, PO, pemandu dan ketua-ketua unit. Kami memanggil mereka di Dewan Kuliah 5, permohonannya pada surat 29 September dan lulus pada 3 Oktober 2022. Dari situ hasilnya terdapat kelemahan, iaitu tiada pengesahan pulang selepas rawatan. Maksudnya dah pergi, yang balik mana pengesahannya? Itu adalah cadangan oleh uji cipta 1. Kemudian kami menggunakan pengujian prototipe 2 di bilik Cybernet Perpustakaan. Sasaran peserta adalah sama, memberi taklimat pada mereka cara menggunakan train user, menggunakan sistem. Pada 17 September kita mohon dan menghantar memo itu kepada semua yang terlibat dan lulus pada 25 Oktober 2022. Hasilnya telah ditambah baik, iaitu ada pengesahan selepas pelajar menerima rawatan. Maka terhasillah inovasi kami yang dinamakan SP2 Clinic. Dia dihasilkan daripada menggunakan coding PHP HTML oleh programmer di dalam kami punya kumpulan. Melalui QR code dan punya link, ini dah ada muka hadapannya. Muka untuk login pengurusan, seterusnya menu pengurusan. Untuk pengurusan juga boleh mendaftar jadual ke klinik oleh ketua penyelia atau PO. Dia ada jadual siapa pemandu, siapa pengiringnya, dah daftar awal. Kemudian pelajar perlu login di hostel sahaja. Hari ini sakit, login terus. Right? Kemudian pelajar boleh memilih oleh menu-menu yang ada terdapat di situ. Setelah mendaftar, maka nampak nama dan nombor telefon dan dah terpapar dah siapa pemandu kat situ. Alright. Kemudian pengurusan pula boleh sahkan pelajar ke klinik. Contohnya pengiring, ada tik, maksudnya dia akan checklist untuk naik ke van. Kemudian balik pun tik lagi sekali bahawa pelajar yang baik dan pulang adalah orang yang sama, bukan ponteng di Mary Brown dan sebagainya. Alright. Pelajar pula selepas menerima rawatan, semasa balik boleh mengupload bukti klinik di dalam van. Tak perlu sampai ke kolej dan HEP. Bagi pensyarah pula, setelah mereka login, ada pelbagai menu pensyarah. Kemudian mereka boleh tahu senarai pelajar ke klinik hari itu, 14/8 siapa yang pergi, ini contohnya Aisyah Nadia. Kemudian pensyarah akan cari bukti tidak pelajar, klik pada nama tersebut dan keluar dia bukti kehadiran, ketidakhadiran dokumen ataupun MC. Dan juga yang paling penting, mereka dapat tahu mengikut tarikh. Mungkin tarikh seminggu yang lepas pun pelbagai senarai pelajar yang dipaparkan. Kekerapan pelajar ke klinik pun tahu. Contohnya Nurul Ashikin ni demam sakit gigi sebulan tu dia tahu berapa banyak pergi ke klinik. Kemudian statistik ini yang paling penting, statistik dan pelaporan. Tahu juga di mana jumlah pelajar yang sakit dan jenis penyakit. Menggunakan kreatif W1H selepas seperti ini. Kemudian perakuan di pihak pertauliah didapati daripada pihak UTM. Pelaksanaan inovasi dijalankan pada 8 Disember 2022 untuk dapat kesebenaran dan dilancar rasmikan dalam Perhimpunan Rasmi Pensyarah. Hasil daripada projek kami, kita tengok itu ada outcome projek. Daripada sasaran masa sebelum sebanyak 35 minit kepada 5 minit sasaran asal 80, tetapi outcome 85.7%. Manakala dari segi penjimatan kos dan kewangan projek, asas sasaran adalah 100%, outcome juga mendapat 100%. Jadi unjuran 5 tahun berjimat 24,000 lebih. Selain itu, bukan sahaja 2, tambahan pula adalah pelajar, pensyarah dan juga pengurusan melalui data dan temubual, semuanya meningkat seperti data yang disediakan di slide. Outcome projek pula sebagai tambahannya, komen-komen dari pensyarah, daripada pelajar dan juga pengurusan. Faedah sampingan pula, terdapat 5 faedah sampingan seperti yang tertera. Manakala impak projek kita ada jabatan, pelajar dan juga pensyarah. Menjadikannya lebih baik.
Begitu juga faedah sampingan iaitu dari segi sosial, persekitaran, imej dan juga moral. Potensi pengembangan ini pada 8 Disember telah bersedia untuk dikembangkan melalui Google Meet iaitu KMNS, KML dan KMJ. Dan ini adalah komen-komen positif dari mereka. Dengan itu, saya berharap bukan sahaja kami, SBP, sekolah, universiti, kolej universiti pendidikan boleh juga menggunakan apa-apa yang mereka pergi ke klinik menggunakan sistem ini. Dan kami telah mendaftar di MyIPO. Sekian, terima kasih. Ini adalah maklum Plaza Pelajar. Diharap dapat dimahamkan. Terima kasih kumpulan Karisma. Okey. Saya bila buka buku ni, saya ada banyak benda yang saya conteng. Dia tu buku terkini tu. Okey. Pertama sekali saya boleh pergi pada target dan juga outcome. Okey. Dekat penambahbaikan masa, okey. Jumlah masa pada sebelum projek adalah 30 minit, selepas tu 5 minit. Okey. Target 80%. Saya kata target anda tak tercapai. Anda boleh terima tak? Okey, sasaran awal 80% tetapi outcome 85.7%. Tapi rasa saya tu target anda tak sampai. Bila kami menjumlahkan 5 minit, 20, 5 minit, 5 minit dan dibahagi cuba buat kiraan dengan balik. Macam mana kira dia? Dibahagikan dalam 35 minit, kemudian jumlah masa 5 minit, bahagikan 35 bagi 5 dan darab 60. Maka 80%. Mana datang dari 60 tu? 60 sebab 1 minit. Dalam formula kiraan tu salah tu. lagi 35 ke 5 minit. Dia 35 tolak 5 bagi 35 kali dengan 100%. Apa jumlahnya? Dia 35 tolak 5 bagi 35 kali dengan 100%. Dapat 71.4. 71.4. Itu pun tidak termasuk penjimatan 5 minit tu bila kami test yang sebenar. Ini tak, kita ikut yang ni. Kita tak ikut yang sebenar. Kita ikut apa yang dipaparkan. Itu jika ada internet loading. Tapi sebenarnya 2 saat je. Tak kisahlah tu. Tapi saya ikut yang ni. Baik. Kami ikut yang ni. Okey. Mana tak tercapai target. 35 betul. Tolak 5 bagi 35 kali dengan 100. Apa tu? Tolong. Dapat berapa? Dapat berapa tu? Dapat 85. Okey. Pengenalan kami yang pasal kata pasal dia tengok, saya nak tengok formula dia. Okey. Lepas tu kat sini dia kena tunjukkanlah betul-betul mana yang you nak buat. Pasal apa? Dekat kalau ikut catat alih ni, okey, buat betul-betul catat alih. Catat alih tak ada bentuk tu. Tak ada bentuk bujur tu. Pak Siki. Okey, buka balik nanti tengok macam mana simbol-simbol catat alih. Baik, yang ni kami lebih ke infografik. Dia kalau ada infografik, kalau catat alih. Pasal ni nak tunjuk masa kena buat catat alih. Okey? Lepas tu saya tanya dia, setuju tak setuju kalau saya kata tak sampai. Saya nak tengok formula dia macam mana kiraan dia. Okey, saja je nak bagi tahu. Nak tengok satu dewan kira.
Satu dewan kira. Okey. Kemudian anda kata dapat 100% pengurangan kertas. Okey. Ada pengesahan. Baik, ini daripada rekod aktiviti cetakan di bilik cetak lah. Ada orang mengesahkan dia. Bilangan statistik kan kita ada. Siapa nak mengesahkan ni? Siapa pegawai mengesahkan dia ni? Biasanya pihak pengurusan lah, tapi yang ngecop tu saya tak dapat. Kena ada pengesahan. Kalau melibatkan kewangan apa semua, mesti dapat orang yang bertauliah untuk mengesahkan dia. Ngatakan kalau okey, dia betul, dia kata dengan menggunakan sistem ni, okey, penjimatan kertas photostat dapat dijimatkan dengan kos sekian-sekian. Okey. Ada satu lagi. Maksudnya daripada statistik bilik cetak punya database tu dapat lagi satu surat penggunaan. Dapat cop je. Okey. Cop je. Sign. Sign saya pun tak apa. Okey. Okey, yang ni tak apalah, yang ni daripada dia. Ni kesilapan yang sama jugalah. Berlaku daripada semalam tadi, yang sama dengan Rizalingki dengan susunan dia. Okey, tak apalah. Okey, saya cuba pada rakan saya. Okey, saya cuma tertarik macam ni. Setiap kumpulan hampir daripada semalam sampai hari ini dekat nak last second last, dekat penyataan sasaran outcome dan impak kebanyakan menggunakan kaedah SMART. Tapi bila guna kaedah SMART, dekat ending dia, dekat outcome dengan impak tak ada. Ataupun ada satu tapi tak menjawab ke 5 yang lain yang dinyatakan tu. Kuliah tahu tak kata markah penyataan sasaran outcome dan impak hanya satu markah? Tahu tak? Satu markah saja hanya untuk penyataan sasaran outcome dan impak. Tahu tak? Tahu? Tak tahu? Tak tahu. Markah tak tahu. Markah tak tahu? Tak dapat borang markah. Rubrik tak ada. Okey, untuk penyataan sasaran outcome dan impak, markah wajaran dia hanya satu markah saja. So, kumpulan letak dekat sini meja dia nak capai apa? Sebab tu tajuk kena tepat. Kena betul. Kalau betul kata kita masalah macam ini kan, masalah dia adalah apa tadi? Sistem pengurusan masalah dia. Saya tak boleh ambil tajuk sistem pengurusan tu. Sistem pengurusan pelajar ke hospital atau klinik itu adalah tajuk projek. Saya kena cari penyataan masalah dia. So penyataan masalah kumpulan apa dia? Dia ada daripada 3. Sekejap ya. Mana dah tak jumpa dah. Maksudnya dari segi 3 pelajar pensyarah penyelia asrama ni terdapat pelbagai masalah yang timbul. Masalah utama dia. Contoh pelajar tak dapat yang paling utama mengisi borang banyak kali. Pensyarah bukti. Okey, so antara susah. 3 tu yang mana yang paling utama? Dia memang ketiga-tiganya, cuma yang dalam pelajar yang paling banyak adalah pengisian 2 kali borang. Untuk pensyarah sukar nak dapat MC, dan yang penyelia asrama kena penulis double. Okay, so penyataan masalah utama? Masalah utama, proses pengurusan pelajar klinik tu sebelum ini merumitkan berbanding menggunakan selepas inovasi. So kita guna yang stand yang tu. Kesukaran pendaftaran, permohonan, pengurusan pergi ke klinik. Contohlah ayat dia lebih kurang something like that. Baik. Jadi bila kita pergi dekat sini, dekat penyataan sasaran outcome tu, kita nak buat sesuatu yang nak menjawab tadi kesukaran tu tadi tu. So contoh saya bagi ini saya punya
anggaran saja sebab saya tak jumpa tadi kenyataan masalah. So mungkin contoh memastikan 100% pendaftaran pelajar yang sakit ke klinik diuruskan dalam tempoh kurang daripada 10 minit. Tu outcome dia. 10 minit. Kesannya pelajar mendapat rawatan dengan lebih cepat dan penyakit tidak berpanjangan. Tu impak dia. Just cukup sebab satu markah saja. So ending dia bila pergi dekat outcome dan impact, kita boleh nampak satu proses tu cepat. Proses pendaftaran tu cepat. Dapatlah catat alih tadi tu yang 35 minit kepada 5 minit. Kos cetakan. Dia akan berturut-turut keluar ini keluar. Impact dia pergi pula. Pelajar lebih sihat, senang nak belajar. Dia pergi yang tu. Macam kami buat penjurusan macam tu lah. Secara mudah mendapat ke klinik, tiada lagi gambar. Tapi pembuktian dia tu kena tunjukkan balik. So sebab dia satu markah kat situ, jangan buang Banyak masa. sangat. Kebanyakan yang saya tengok 2 hari ni, kebanyakan suka bagi benda yang macam mana? Tak sepatutnya. Markah sikit bagi banyak, yang markah banyak bagi sikit. Keberhasilan tu 53 markah. Tapi kumpulan bagi 1. Outcome 1. Impact 1. Macam mana nak bagi 23 markah dengan 35 markah? Yang dekat, yang sikit, yang macam ni tadi tu bagi sampai 5 pula. Markah dia 1. Rugi kat situ. Yang sepatutnya tu tak di strengthkan dekat situ. Okey, terima kasih. Nak tanya pihak panel Ya. juri, selalunya semua peserta akan diberi rubrik ke? Sebab saya mungkin tidak lah. Saya tak pasti yang lain. Kalau ada tu untuk akan datang, baik Saya juga tak tahu tu. di bawah pengurusan sini. Tapi selalunya kita Boleh dapatkan memang akan Boleh dapat, dia akan dapat dibenarkan. borang penyertaan berserta dengan rubrik saya itu. tak tahu berapa. So kumpulan akan tahulah buku yang nak dihantar tu apa dia. Sebab dalam rubrik dia dah ada dah pecahan dia tu saja. So bagi yang itu saja, janganlah berbagi benda lain. So saya tak tahulah di sini, kena tanya urus setia kat sini lah. InsyaAllah penambahbaikan akan datang kompi beri awal ya. Okey, terima kasih. Terima kasih panel juri. Saya sikit ini memang sudah tengok. Okey. Untuk letter pro, okey, letter memang adalah surat. Proses surat menyurat. Lepas tu pro itu maksudnya profesional. Okey. Dan objektif mangsa jururawat mangsa memang fokus kepada 3, iaitu meningkatkan keberkesanan perkhidmatan, 2. Meningkatkan kompetensi ahli KIK, dan akhirnya adalah menghasilkan inovasi yang berimpak tinggi ya. Okey, dan tips untuk pemilihan projek spesifik, measurable, achievable, relevance dan time bound. Dan pemilihan projek ikut itu urgency, seriousness dan growth. Lepas tu isu, masalah. Kalau lihat kepada tata ini, kepuasan kaedah surat menyurat, sedia ada kebanyakan staf di PBD Julau menunjukkan ketidakpuashatian untuk surat menyurat yang sedia ada. Lepas tu
cuma 24% saja yang puas hati ya. Okey. Kaitan dengan fungsi utama jabatan sistem pengurusan ini iaitu Letter Pro memudahkan penyampaian surat dan dokumen berkaitan program pendidikan, memastikan bahawa program-program tersebut dapat dijalankan dengan sempurna dan mengikut piawaian yang ditetapkan. Ia membantu mempercepatkan proses komunikasi dan kolaborasi antara pihak yang terlibat. No? Dan sejajar dengan agenda nasional iaitu konsep kesediaan menerima perubahan. Dan kaitan dengan keadaan ekosistem semasa memang fokus kepada pengurangan penggunaan kertas dan digantikan dengan proses elektronik yang lebih cekap. Masalah adalah kepuasan staf rendah dalam surat menyurat yang sedia ada. Dan sasaran inovasi ini adalah fokus kepada meningkatkan kepuasan staf dalam pengurusan surat menyurat. Okey, juga menggunakan design thinking, empathy melalui pemerhatian, lepas tu define aliran surat yang tidak sempurna, komunikasi dan kolaborasi yang tidak efisien, dan dia ada sistem penjejakan idea aliran surat yang sempurna, komunikasi dan kolaborasi yang efisien, dan juga ada sistem penjejakan. Okey. Define analisis kewujudan isu dan masalah melalui 5W 1H. Okey. Letter Pro untuk digitalisasikan semua urusan surat menyurat. Okey, teknologi yang digunakan pakai bagi Letter Pro adalah Google Cloud iaitu hosting, Firebase untuk database dan power dengan Python juga. Okey. Dengan menggunakan akaun Delima yang sedia ada, lepas tu guna lagi itu Google Cloud dan Firebase, jadilah satu sistem yang dikenali sebagai Letter Pro. Juga sama login dengan ID Delima yang sedia ada. Lepas tu juga satu dashboard PBD Julau dan letak satu lagi aplikasi Letter Pro di dashboard. Dan ini muka surat pertama, laman utama bagi Letter Pro, di mana dia ada satu borang pengisian bagi pengguna. Boleh upload file, lepas tu direct nombor rujukan daripada mana ke pada mana. Lepas tu aktiviti, tajuk surat, person in charge dan submit. Lepas tu dia akan tambah satu row dalam laman Letter Pro dia melalui button record di sini. Okey. Dan ini adalah satu contoh row bagi pengisian itu surat menyurat. Tarikh, lepas tu dari PBD Julau kepada salah sebuah sekolah SK Ulu Pedanung. Lepas tu PIC, person in charge, status read, maksudnya sudah dibaca, dan creator siapa, read by siapa. Dan dia ada satu button download untuk surat yang di scan, scan dalam bentuk PDF, delete, hapus, record, feedback dalam bentuk itu Google Document. Boleh jana satu feedback dalam bentuk Google Document. Okey, ini adalah keberhasilan sebelum dan selepas dalam bentuk Google Form untuk tanya pengguna yang terlibat dalam sistem Letter Pro ini. Jadi boleh menunjukkan sebelum dan selepas penggunaan sistem Letter Pro terdapat peningkatan persepsi pengguna terhadap itu keberkesanan sistem Letter Pro. Okey. Kalau rujuk kepada sebelum, purata skor adalah 3.65 selepas 7.8. Okey, faedah luar jangka, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan fungsi kolaborasi
dan pemantauan kemajuan surat dalam masa nyata. Inovasi ini memperbaiki komunikasi dan kerja berpasukan antara jabatan. Ini membantu perkongsian maklumat yang lebih efisien dan mempunyai masa yang cukup untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan juga menggunakan itu Google Cloud. Seperti yang saya sudah mention tadi, Google is carbon neutral. Carbon neutral since 2007. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kata pembentangan tadi. Okey. Saya kat sini nak tanya berkenaan dengan faktor kenapa projek ini dibuat. Adakah lambakan surat ataupun kelewatan surat untuk disampaikan kepada penerima? Okey. Kalau untuk situasi di PBD Julau, kebanyakan masalah yang tertimbul adalah surat sudah edarkan. Lepas tu pihak sekolah sentiasa cakap surat itu belum diterima atau surat itu tidak tahu mereka surat itu pergi ke mana. Itulah sebab utama yang timbul di PBD Julau. Kebanyakan itu surat itu tidak tersampai ke penerima. Buku dispatch tak ada pengantaran oleh pra ataupun kan dia ada buku dispatch untuk ada. Walaupun sudah dicatat tapi sangat peliknya itu surat pun kenapa tidak dapat disampai ke penerima. Okey. Jadi dengan masalah tu maka wujudlah sistem email ni lah. Ya. Jadi kalau dibaca, siapa baca semua tahulah. Ya, betul. Okey. Kemudian ini adalah penambahbaikan bagi sistem yang sedia ada kan? Bukan penciptaan baru. Oh, ini adalah penciptaan baru. Pasal saya tengok kat sini, loading gunakan DD5. Ya. Masih lagi pakai homepage yang sama? Masih lagi pakai homepage yang sama? Ya, betul. Kalau pakai homepage yang sama, dia masih bagi sub dalam tu, maka dia panggil penambahbaikan, bukan penciptaan baru. Oh, sepatutnya kalau rujuk kepada laman utama ini adalah laman utama OnePage PBD Julau. Dalam OnePage PBD Julau ini dia ada banyak itu aplikasi. Dan kali ini saya buat inovasi untuk Letter Flow Pro saja. Lepas tu saya tambah masih lagi dalam rumah yang sama lah. Dalam rumah yang sama? Dalam homepage yang sama lah. Ya, betul. Mana dia panggil tu penambahbaikan saja. Oh, penambahbaikan Okey. Dia tambah baik dalam sistem tu, digabung dari one stop center dalam tu. Ya, betul. Kan? Jadi termasuk juga itu Linguist Assist tadi. Di sini Letter for Pro di sini. Jadi one stop center saja dalam ni. Mana dia tambah baik lah, bukan penciptaan baru. Okey. Jadi kat situ dalam ini penciptaan, tapi kalau ni kira ada penambahbaikan lah. Okey. Kemudian kat sini ada tak data surat-surat hilang, surat tak sampai, komplain? Pasal nak membuktikan bahawa awak buat sistem ni kerana benda ni. Setakat ini penggunaan sistem ini memang tidak ada masalah surat. Sebelum tu ada tak surat komplain, ada tak mengatakan bahawa saya tak terima saya buat? Oh, tidak. Secara verbal mereka cakap di depan mungkin pegawai yang in charge, mereka terus tuju kepada itu pegawai yang in charge. Lepas tu cakap itu surat tidak tersampai, tidak terima. Dia tak ada dibangkitkan dalam mana-mana meeting apa semua, tak ada Ya. Pasal dalam KIK kita ada penyata ataupun mesti ada proof kenapa kita nak buat benda tu. Kalau verbal je kita tak boleh terima. Kita nakkan setidaknya pun mesti ada dalam MBJ ke dalam mesyuarat unit ke mengatakan bahawa kelewatan surat atau surat tak sampai kepada penerima. Ya. Tak apa, boleh buat tambahbaikan lepas ni. Okey, sekian daripada saya. Okey, thank you.
Okey, lain tak ada. Sekian, terima kasih. Okay, thank you.